Okey ya, kita terus. Itu kemahiran pertama. Kemahiran memberi respon. Okey, kita tahu untuk menjadi PRS ni, untuk memberi respon yang berkesan, PRS kita ni sebagai harus mendengar dengan aktif, empati. Okey, kalau kita tahu, dia ada perbezaan tau. Simpati dengan empati. Simpati, kalau kita rasa, contohlah simpati ni, bila kita nampak orang susah tepi jalan, orang susah tepi jalan, kita rasa kesiannya lah makcik tu. Kan? Kesiannya lah kucing tu. Itu simpati. Simpati tu tak begitu mendalam. Okey, untuk uh, mendengar dengan erti dan empati ni kita cuba duduk di tempat kawan kita tu. Contoh, saya rasa saya datang kepada siapa lagi yang ada sini ya? Nurul Ain. Nurul Ain binti apa ni? Okey, saya datang kepada Nurul Ain. Nurul Ain, saya mengadu ke dia, saya ni ada masalah ini. Nuain ni bukan sahaja simpati. Oh, kesiannya Firdaus. Bukan. Dia bukan simpati situ je. Kita bertanya soalan kat dia. Kita cuba duduk di tempat dia. Kita rasa sendiri. Setengah tu ada orang kata apa? Kau tak duduk daripada kasut aku, mana kau tahu, betul tak? Kita ramai dengan pepatah tu. Kita selagi tak duduk pada kasut seseorang, kita tak tahu. Itulah maksud empati. Kita bukan sahaja tengok dia pergi sesi luaran. Kita cuba duduk dalam mana. Okey, yang kedua, menggalakkan klien terus bercerita dengan memberi dorongan minima. Okey, dalam saya cakap tadi, kita mendengar dengan aktif, kita memang mendengar. Dan pada masa yang sama, kita kena beri dorongan minima. Macam saya cakap tadi, macam makcik tadi berkongsi kan. Oh, ya. Oh, makcik tu, anak dia. Kita macam tu. Dorongan minima. Tapi kalau sebagai kawan yang datang masalah betul-betul tu, janganlah macam tu. Nanti orang datang, aku ni cakap, oh kau sakit perut. Jangan macam tu. Kita tengok situasi. Oh, kita kalau dia orang cakap, kita angguk. Kalau boleh, mata kita dengan muka dia, kita tengok. Tengok betul-betul. Cuba faham dia. Kita cuba dekatkan diri kita ni dengan dia. Supaya dia lebih selesa nak bercerita. Okey. Beri ruang agar klien rasa dihargai dan difahami. Kalau contohnya, kalau klien tu cerita kat kita, kawan-kawan itu cerita masalah dekat kita, kalau contohnya ada satu tahap tu dia sampai menangis. Siapa pernah ada pengalaman ni? Kawan bercerita sampai menangis. Ada sesiapa pernah tak? Cuba respon dengan saya. Pernah. Pernah. Lepas tu awak buat apa? Awak ambil kepala dia, hentak kat dekat apa? Bahu. Tak, kita pun Tak. setuju. Bukan menangis sekali kan? Kadang simpati sampai nangis sekali. Itu bagus. Betul. Contoh kalau yang mana yang apa panggil sampai menangis sama-sama tu, itu maknanya awak telah empati. Awak cuba duduk pada tempat dia. Sebab tu awak boleh menangis. Cuba awak simpati. Awak tak boleh nak rasa menangis tu. Betul tak? Betul. Okey, saya tolong jawabkan. Betul. Okey, ini adalah kemahiran memberi respon. Ini adalah kemahiran pertama. Kawan datang, klien datang, kemahiran yang perlu ada, kemahiran memberi respon. Okey, kita terus ya. Yang kedua, kemahiran meneroka. Kemahiran ini untuk memahami secara mendalam isu masalah klien. Okey, saya cakap tadi yang mula-mula tadi, untuk awak, mana kawan-kawan yang tak rapat sangat lah dengan kita, tak rapat sangat, tiba-tiba dia datang, awak cuba teroka. Kadang-kadang, siapa yang, saya rasa ada, saya pun pernah sekolah kan, kat sekolah tu mesti kita akan nampak dalam satu kelas kita tu, ada seorang pelajar yang pasif, diam je, dalam kelas diam je, lepas tu kena bully sikit-sikit. Ada, dalam kelas ni saya rasa mesti ada, kelas awak mesti ada macam tu. Tak kelas awak, kelas sebelah. Tak kelas sebelah, kelas 12. Mesti ada yang macam tu. Seseorang yang datang sekolah, dia diam je. Lepas tu, dia mungkin akan ada kelainan sikit lah daripada kita. Contohnya, kita ni asyik berkawan, tegur kawan. Dia mungkin duduk diam je. Mesti awak nak ada bully dia kan? Ada tak? Mesti ada awak ada mengata dia kan? Siapa yang nak respon sini ya? Tak apalah, saya respon. Saya respon sendiri. Kan? Mesti ada. Dalam kelas tu mesti ada salah seorang yang diam semua. Lepas tu kita pun cakap, kenapa dia tu pelik sikit ya?
Ada masalah apa ya? Kita akan kongsi. Sebenarnya kalau orang-orang macam tu, yang pasif semua tu, kita tak ada masalah apa-apa. Okay, sebagai PRSC yang bertanggungjawab, yang berdedikasi, cuba awak pergi dekat dia, awak tanya. Contohlah, Nurul, dah makan ke? Awak cuba dekat dengan dia. Awak tanya pasal diri dia ke apa ke semua. Yang awak mesti akan dah tahu kenapa dia macam tu. Okey, untuk kemahiran meneroka ni, okay, yang tu sampingan yang tu sampingan. Kita terus yang betul ya. Sampingan. Okey, untuk meneroka ni, contohnya kalau kawan-kawan datang, kita kena tanya. Kita tanya apa masalah dia yang sebenar. Kita tanya lagi, kita teroka. Okey, awak pernah tahu tak itu iceberg? Dalam cerita Titanic, Jack dan apa ya? Apa nama perempuan tu? Ada siapa kena ingat tak? Cerita Titanic. Jack dengan Rose. 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 Okey. Jack dan Rose. Okey, awak tahu kan dalam kisah tu kapal Titanic tenggelam disebabkan langgar iceberg, iaitu ketulan ais. Okey, sama juga untuk ini. Sekejap ya. Okey, untuk iceberg. Apa yang manusia nampak? Apa yang kita nampak? Kita nampak atas. Atas. Kecil saja. Kita nampak kecil je. So, kalau kawan-kawan datang, cerita masalah kat kita, dia akan tunjukkan kita yang atas tu saja. Kalau kita perasan, dia akan ceritakan apa yang atas tu saja. Yang kita tak teroka tu, yang paling besar tu adalah kat bawah. Dekat bawah tu. Okey, yang untuk iceberg tadi tu, contohlah, apa-apa pun yang saya ni cakap macam mana ya? Bagi saya lah, mungkin bagi orang lain, dia kita ada pegangan sendiri. Bagi kita, apa-apa pun masalah yang berlaku, semualah adalah bersebab. So, kalau ada kawan-kawan yang datang nak berkongsi masalah, jangan tiba-tiba nak menghukum. Jangan menghukum. Mungkin kita tak tahu kenapa salah satu sebab dia menjadi begitu. Faham tak? Okay? Okey, untuk kemahiran lain pun ada juga. Kita boleh gunakan kemahiran-kemahiran mendengar, memberi respon, refleksi, empati. Okey, jadi kemahiran refleksi. Okey, untuk kemahiran refleksi ni, contohnya, bila kawan tu dah cerita kita masalah. Cerita kita masalah, dia cerita, okey Alia, ada nama Alia kan? Okey Alia, saya ni sebenarnya tadi pergi ke warung ni. Lepas tu saya tak ada duit. Lepas tu saya pergi warung sebelah ni. Saya tengok benda tu pun lagi mahal. Okey, itu yang dia cerita. Kita cuba simpulkan apa yang dia cerita tu. Kemahiran refleksi. Okey, kita singkatkan balik. Oh, sebenarnya tadi awak dah pergi ni ya. Awak dah pergi kedai, duduk kedai tapi tak jumpa barang yang bagi kena dengan awak kendak awak. Okey, itu refleksi kita. Contoh dia cerita 10 baris, dia cerita 10 perangkap, kita simpulkan menjadi satu perkataan. Itu adalah kemahiran memberi refleksi. Jelas ya? Kita terus ke kemahiran yang ketiga. Saya laju sangat ke? Tak. Okey, boleh kan? Okey, saya laju sikit tak apa. Tak. Tak apa, sebab saya pun kalau laju habis awal. Macam awak suka. Suka tak? Suka. Gila tu. Okey, kemahiran membuat refleksi yang saya cakap tadi. Okey, untuk kemahiran refleksi yang saya cakap tadi, kalau awak boleh membuat satu refleksi, itu menunjukkan tahap kefahaman kita. Saya cakap, bila seseorang tu, dia cakap 10 perenggan. 10 perenggan. Okey, 10 perenggan, kita simpulkan menjadi satu perkataan. Itu menunjukkan bahawa kefahaman diri kita ni tercapailah. Dia faham. Maksudnya, apa yang dia cakap tu, kita faham dan kita boleh bagi balik apa yang perkataan pendek kat dia. Contohlah kalau saya cakap, saya cerita kat awak, saya cerita kat awak masalah saya, pumpang. Lepas tu awak simpulkan, oh Cikgu Firdaus ni ada masalah ni lah. Dia susah ni lah nak buat keputusan, nak pilih antara buah limau dengan buah bali lah. Okey, itu menunjukkan awak faham apa yang saya cerita. Saya cerita panjang lebar tapi awak dapat simpulkan kembali apa yang saya cakap tu
menjadi isi-isi penting. Contohnya itulah isi-isi penting. Contoh juga kan saya, kalau awak cakap contoh saya rasa, oh, awak ni fahamlah apa yang saya sampaikan. Okey, awak betul-betul empati apa yang saya cakapkan. Saya suka cerita kat awak macam tu. Itu adalah kemahiran membuat refleksi. Okey, yang keempat adalah kemahiran mengenal pasti masalah. Okey, dilakukan selepas proses meneroka, gunakan kemahiran parafrasa. Okey, nyatakan kembali segala yang diluah oleh klien, merangkumi isu, perasaan, ekspektasi wajah klien. Okey, untuk kemahiran mengenal pasti masalah ni, ini adalah satu kemahiran yang tak mudah jugalah. Tapi kalau dia terus mencerita masalah, tapi okey, macam ni lah untuk kemahiran mengenal pasti masalah ni, dia ada perbezaan. Ada perbezaan dia apa dia? Contoh, kalau kita nak meneroka seseorang, kita nak panggil seseorang, okey, saya panggil Siti Nuraudah. Okey, Siti Nuraudah, awak sini, awak sini saya panggil. Okey, awak duduk depan saya. Okey, apa masalah awak? Dia pun tak tahu. Kenapa ni Cikgu Firdaus ni? Tiba-tiba panggil aku, nak tanya masalah aku. Pada masa yang sama, dia mungkin ada masalah. Dan mungkin ada masalah yang tidak begitu rumit lah. Tapi saya panggil dia, tiba-tiba saya cakap macam tu. Ada, awak ada masalah apa? Macam mana ni? Awak cuba cerita dengan saya. Itu memang susah lah. Sebab dia bukan secara sukarela. Bukan secara sukarela nak datang, nak bercerita dengan kita. Okey, itu untuk satu situasi. Yang situasi kedua, memang kawan tu datang sendiri kat kita. Kawan tu datang sendiri kat kita, dia bercerita kat kita. Cikgu, Raudah ke apa kan. Datang kita, saya ada masalah ni. Kan. Saya susah lah dengan ni kawan saya sebelah ni. Okey, itu dia sendiri yang cerita masalah dekat kita. Itu senang sikit lah daripada yang kita tiba-tiba nak mencari klien semua. Untuk PRS tahap sulung ni awak ada tugasan membuat sesi tak? Ada. Ada. Senang ke susah? Senang. Senang. Bagus rasa yang senang tu. Sangat-sangat hebat tu. Senang. Awak dah buat semua ya? Sesi? Dah. Kiranya awak dah tahu lah ya untuk kemahiran-kemahiran ni. Okey, kita teruskan untuk kemahiran menggunakan parafrasa. Nyatakan kembali segala yang diluahkan klien. Okey, parafrasa ni dia ada sedikit perbezaan dengan refleksi tadi. Hello? Lain saya okey tak? Okey. Maaf ya, saya dekat sekolah. Saya ni memang lain dia kejap ada, kejap tak ada. Okey, maaf ya, kita teruskan balik. Untuk kemahiran mengenai pasti masalah ni. Okey, untuk klien macam ni, untuk bila kita ada masalah, kawan cerita pada kita semua, yang kita perkara yang penting lah kita kena cuba tengok ekspresi muka. Mungkin awak pernah tak datang kat awak, babe, aku sedih lah, kan? Tapi dalam keadaan ketawa. Macam mana tu? Aku sedih lah tapi gelak. Kadang-kadang gelak tapi boleh menangis. Kita kena tahu panggil apa? Situasi sebenar klien tu macam mana. Klien tu maksud kita tu kawan kita tu lah ya. Okey, yang kelima, kemahiran membincang alternatif dan membuat keputusan. Kemahiran membincang alternatif. Kalau sebagai satu situasi, kawan kita tu datang kat kita semua, dia minta cadangan kat kita semua, awak bagi tak cadangan? Bagi kan? Okey, kadang-kadang kita akan bagi. Tapi untuk dari segi kemahiran mengikut
perceptive counselling ni, awak tak boleh nak bagi keputusan yang betul-betul terus. Awak macam contoh awak mengadu dengan saya cakap awak tak boleh ni, awak kena buat yang ni, awak kena buat yang ni. Kalau dari segi perceptive counselling, kita membantu, kita sebenarnya hanya membuka minda klien kita, itu membuka minda kawan-kawan kita. Contohnya, sebenarnya orang yang datang dekat kita ni kadang-kadang cerita masalah, dia bukannya macam mana ya, bukannya dia terlalu teruk ke apa, dia cuba dalam satu tahap tu dia tak boleh nak berfikir secara rasional. Dia sampai dia terlalu banyak fikir, banyak masalah fikir, banyak fikir sampai dia tak tahu nak buat keputusan. Padahal keputusan tu bila kita dalam keadaan yang rasional, kita boleh berfikir, kita boleh mengambil keputusan. Saya hilang ni. Apa saya teruskan ya? Okey, macam saya cakap tadi, bila satu tahap, tak apalah nanti slide naik ikut. Biarlah. Okey, satu tahap tu, klien tu tak boleh berfikir secara rasional. Kita ni sebagai kawan membantu, kita cuma tanyakan soalan, cuba tanyakan soalan, tanya sini, sini. Kita cuba buat parafrasa sikit. Kita cuba bagi rasional balik. Contohlah kan, dia cakap kat kita, saya ni nak bahagia, dia kata. Saya ni nak bahagia lah. Saya tak nak lah. Saya tak nak fikir benda-benda ni. Saya nak bahagia. Tapi cuba kita tanya balik, apa tindakan yang dia buat? Kita cuba tanya. Apa tindakan? Awak nak bahagia kan? Kau nak bahagia kan? You nak bahagia kan? Tapi apa tindakan yang you buat nak rasa diri tu bahagia? Kan? Tentu dia terfikir. Yelah, aku ni nak bahagia tapi aku masih buat benda ni. Contoh, kalau mungkin pada tahap-tahap awak sekarang ni mungkin belajar ke bercinta kan. Contohnya bercinta lah saya ambil untuk awak ni kan. Contohnya kan awak sedang bercinta. Bercinta. Pada masa sama nak belajar. Tapi nak bercinta. Dah bercinta, gaduh. Lepas tu stres, tak boleh nak belajar. Siapa pernah macam ni? Ada kan? Bukan awak lah, bukan awak. Awak semua bagus-bagus lah ni. Kawan-kawan awak mesti ada macam ni kan? Kawan-kawan awak mesti ada macam ni. Nak bercinta. Lepas tu gaduh, stres, tak boleh nak belajar. Lepas tu datanglah mengadu kat kita. Pasangan kita sekian, dia ni macam ni lah kan. Lepas tu cuba tanya dia balik. Apa yang dia nak antara dua tu? Awak nak belajar ke nak bercinta? Tiba-tiba dia cakap, saya nak belajar, saya nak ni membahagiakan mak ayah saya. Dia cakap macam tu. Okey, kalau awak nak membahagiakan mak ayah awak, apa tindakan awak perlu buat? Mungkin dia cakap, saya kena belajar lah. So, dia sebenarnya, dia boleh fikir apa tindakan yang sepatutnya dia ambil. Tapi dalam keadaan masa yang sama, dia terlalu fikir. Dia tak boleh nak fikir. Dia tak boleh nak ambil keputusan. Yang mana paling betul? Slide saya hilang ya. Subhanallah. Apalah, kita tak guna slide ya. Laptop saya ni dah tak boleh dah. Okey, sebenarnya kita tadi ada 5 kemahiran saja. Yang terakhir tadi adalah kemahiran membincang alternatif dan membuat keputusan. Itu adalah kemahiran yang kelima. Okey, boleh saya ulang balik ya. Kita ada 5 kemahiran saja. Kemahiran yang pertama adalah kemahiran memberi respon. Awak ingat ya saya cakap ni. Kemahiran yang pertama adalah kemahiran memberi respon. Kemahiran yang kedua, kemahiran meneroka. Okey, kemahiran pertama adalah kemahiran memberi respon. Yang kedua, kemahiran meneroka. Yang ketiga tadi kemahiran apa? Kemahiran membuat refleksi. Keempat adalah kemahiran mengenal pasti masalah. Dan kelima adalah kemahiran membincang alternatif dan membuat keputusan. Okey, saya nak sentuh sikit lagi untuk
kemahiran yang terakhir ni, membuat keputusan, sebabkan slide saya hilang pula internet ni. Okey, untuk kemahiran membuat keputusan, sebenarnya kalau dari segi politik counselling, bila kawan tu cerita dengan kita cuba berbincang dengan dia. Kita cuba berbincang, kita tanyakan dia, kalau macam tu macam mana awak nak buat? Macam tu, kalau begini, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Sebenarnya kita merasionalkan kawan kita tu dan kita cuba berbincang dengan dia. Lepas tu, bila awak dah berbincang dengan dia, tiba-tiba dia cakap, okeylah, aku nak ambil keputusan yang ni lah. Kan? Dia kata, aku nak ambil keputusan A lah. Pada masa yang sama, kita rasa keputusan A tu, kita tak mampu pun nak buat sebenarnya. Kita perlu buat apa? Kita perlu cakap, kita perlu bertanya dia balik, boleh ke? Awak mampu ke? Kan? Boleh ke nak selesaikan masalah ni dengan ambil jalan A ni? Sebab kita pun mungkin pendapat lain, dia pendapat lain, kan? So kita cuba, dari segi bahasa biasa ni, kita cuba nak ganggu fikiran dia lah. Kita cuba ganggu fikiran dia. Dia cakap, boleh ke engkau ni nak ambil keputusan sekian-sekian? Awak cuba kacau dia balik. Dan mungkin dia cakap, betul juga ya. Tak apalah, kita cuba cara lain lah. Itu adalah cara kita. Cara kita nak biar kawan kita tu berfikir cara yang sebenar. Sebab dalam ni kita tak boleh nak sarankan dia, awak kena ambil sekian-sekian, awak kena ambil keputusan sekian-sekian. Kita tak boleh menentukan untuk kawan-kawan kita tu perkara yang sepatutnya dia ambil. Kalau dia cerita masalah dia, mak ayah dia, ya, contohnya dia kata, parent dia bergaduh, parent dia sekian-sekian, kan? Awak tak boleh nak cakap kat dia, kalau gaduh, awak pukul dia yang tu, awak pukul dia yang ni, kan? Awak tak balik rumah ni. Kita tak boleh nak macam tu, jangan. Sebab nanti kalau jadi apa-apa, dia akan tanya, dia akan sabitkan kesalahan. Siapa? Awak pergi jumpa siapa ni? Siapa yang suruhkan awak buat sekian-sekian ni? Nanti kita yang nak tolong dia, kita yang dapat susah. Okey, faham tak tu? Untuk kemahiran membuat keputusan. Okey, mana ya? Saya rasa ada kemahiran itu saja. Dan untuk latihan, tak apa, nanti saya minta juga senang untuk dalam juga senang ada tak dalam ni? Tak apa pun, nanti PM tepi. Okey ya, untuk latihan kita lain ya. Okey, itu saja. Ada 5 kemahiran. Itu kemahiran yang pertama. Siapa boleh sebut lah? Siapa boleh sebut kemahiran pertama? Memberi respon. Kemahiran memberi respon. Okey, kemahiran memberi respon. Kedua. Kemahiran Baik. meneroka. Ketiga. Kemahiran membuat refleksi. Okey. Yang keempat, kemahiran mendapati masalah. Dan yang kelima. Kemahiran bincang Membuat keputusan. alternatif Okey. dan membuat keputusan. Okey, bagus ya. Ada 5 ya. Minta maaf ya sebab internet saya kacau je, saya guna telefon je. Okey, untuk kelima-lima ni, ada apa-apa soalan tak awak nak bertanya kepada saya? Saya laju sangat ya? Saya rasa okey kot, saya tak laju sangat kot. Faham kan? Tak ada cikgu. Tak laju ya? Okey, saya rasa setakat tu saja. Ada 5 kemahiran. Saya di sini bukannya nak mengajar ke apa. Kita sini sekadar berkongsi sedikit pengalaman, ilmu. Ya, nanti awak pun kat sana, kat luar nanti mungkin dengan kemahiran yang sedikit awak dapat ni, kita boleh membantu orang luar. Okey, itu saja saya rasa untuk petang ni. Minta maaf ya untuk ada salah silap ke. Cikgu saya nak tanya. Ya,
Contoh lain, kalau kawan kita tu dia share problem dia dekat kita, tapi dia punya problem tu sama macam problem kita. Lepas tu contoh lain, bila dia tengah bagi tahu dia punya masalah, so kita pun patut ke cakap, oh aku pun sama macam kau macam tu ke, ataupun kita kena senyap je macam tu. Macam mana? Siapa nak? Aina Ah. ya? Okey. Aina tanya saya tadi, bila kawan kita datang cerita kat kita masalah. Masalah kawan tu nak cerita adalah masalah yang kita turut rasa. Kita pun ada masalah sama dengan dia. Sebiji lah. Sama lah. Exactly the same. Ha? Okey, tak apa ya. Okey. Itu yang Ain cuba tanya saya tadi. Macam mana tu cikgu? Patutkah kita rasa macam cakap, kau pun ada masalah? Tak, tu nombor dua tak apa. Mungkin awak cakap, oh, kau pun ada masalah macam aku ya. Yelah, aku pun sama rasa macam kau kan. Tapi contohnya setiap orang, contoh saya bagi contoh ya. Kita semua ni ada dalam satu perhimpunan. Contoh, okey, ini contoh ya. Kita ada satu perhimpunan. Kita berada tempat yang sama, betul tak? Tempat yang sama. Tiba-tiba dalam tapak perhimpunan tu dipasang satu kipas, tak ada kipas lagi, dipasang aircon besar. Itu semua kita memang satu tempat yang sama kan, tapi bagaimana kita rasa sesuatu benda tu. Setengah saya macam saya ni isi tak ada kan, kalau sejuk sikit saya dah bergetar dah. Contoh kalau ada kawan yang badan comel-comel sikit kan, yang isi tebal semua tu, dia rasa alah, nak rasa apa, tak sejuk pun kan. Tapi benda tu kita berada tempat yang sama. Sama macam Aina cakap tadi, mungkin kita rasa benda yang sama, masalah yang sama dengan dia pun masalah sama dengan kita, tapi tahap seseorang tu tahap kita pada sesuatu tempat tu mungkin berbeza. Mungkin cara Aina tu, mungkin cara Aina nak selesaikan masalah ni dengan lain sikit. Cara dia lain sikit. Mungkin kawan Aina yang cakap tu, cara dia lain sikit. Faham tak? Faham cikgu? Faham kan? Maksudnya kita sekarang ni tak semua benda tu kita selesaikan sama dengan macam mana kita selesaikan. Mungkin cara dia berbeza walaupun sama. Okey, faham ya? Ada soalan lain tak nak tanya? Kalau selain slide tadi ada 5 saja, 5 kameran. Kalau nak tanya bab-bab menolong ni, bab lain pun boleh nak tanya. Tapi yang tanya bukan-bukan tau. Bukan, saya tak tahu nak jawab. Cikgu, Ya. kalau macam dia kan ada problem yang macam susah lah, bagi macam untuk remaja macam susah kita orang nak solve the problem tu. Lepas tu kita macam minta pandangan daripada guru kaunseling kita. Boleh ke? Okey. Cantik soalan ni. Bila kawan-kawan kita yang datang kat kita, dia cerita masalah ni terlalu berat. Kalau bagi kita yang normal, kehidupan kita yang normal ni rasa macam, kenapalah kau ada masalah macam ni? Kenapalah kau pergi buat macam ni kan? Ya Allah, kenapa kau pergi langgar kambing? Bukan, itu contoh. Okey. Kenapalah kau pergi buat masalah ni? Aku dia tak boleh tolong, tu masalah besar. Contohnya, benda tu melibatkan jenayah, satu. Yang membahayakan diri dia, satu. Dua. Okey, dua. Okey, yang saya kata tadi, membahayakan diri dia, satu. Jenayah, satu. Awak jangan pandai-pandai nak tolong dia sampai selesai. Contoh dia cerita, contohlah ya, dia datang ke awak, dia cakap, aku dah telah ragut lah makcik tu tadi, lepas tu aku dah aku pukul makcik tu. Dia cakap macam tu kan. Aku tak ada duit, aku nampak makcik tu bukan duit banyak. Dia cakap, aku geram dengan makcik tu, aku ragut, aku ambil duit dia. Aku pukul dia. Itu dia cerita kat awak. Lepas tu dia cakap, Ina tolong aku takut. Okey, perkara yang melibatkan nyawa, yang membahayakan diri, jenayah, awak kena simpan kejap, awak pergi jumpa guru pembimbing awak. Awak jangan selesaikan sendiri. Sebab kalau tiba-tiba kawan awak tu melibatkan jenayah, dia ditangkap, dia cakap, bukan saya seorang, kawan saya ada. Saya cakap kawan saya. Sekali dengan awak-awak hari dia tangkap,
Ya, salam. Duduk dalam lokap ke apa. Ya? Siapa yang tanya tadi? Faham ya? Faham? Okey. Okey, ada lagi ke soalan? Saya nak ulas lah apa tadi soalan yang tadi tu. Dia sebenarnya paling cantiknya macam ini. Katalah kita dapat kalau yang macam Cikgu Firdaus cakap tadi kan, yang memang 3 perkara tu, iaitu kita memang kena terus terang, kena cakap, tak boleh nak handle lah sebab ia melibatkan benda-benda yang sangat complicated. Okay, katakanlah isu yang berlaku tu, isu yang kamu tak boleh nak handle. Kamu boleh je cakap dengan kawan kamu tu, okay, saya sebenarnya tak boleh, saya pun tak dapat nak bantu sangat dari segi nak bagi pandangan sebab saya rasa isu ni sangat berat bagi saya. Okay, boleh tak saya nak minta izin, saya nak kongsikan cerita awak ni kepada kaunselor ke a person yang pada pandangan saya adalah sangat boleh dipercayai, tetapi jangan risau, saya tak akan sebut nama awak, saya tak akan sebut siapa orangnya. Saya lebih banyak kongsi tentang cerita isu yang berlaku tu untuk dapatkan pandangan pakar, dan selepas itu saya akan kongsi pada awak apa pandangan pakar tersebut. So dia akan jadi lebih baik lah. Maksudnya kita pun dah bagi jaminan kepada kawan kita yang kita tak dedahkan identiti kawan kamu tu kepada kaunselor ataupun orang lain yang lebih pakar. So itu lebih baik sebenarnya. Okay, jadi walaupun kita tak nak, kita punya hasrat tak nak ambil kes tersebut, tetapi kita berperanan untuk refer kepada orang yang lebih pakar, contohnya kaunselor, contohnya orang yang lebih tahu pasal bab-bab macam ni, itu lebih baik. So bila dapat berkongsi tu, awak dapat input juga dalam masa yang sama dan awak boleh gunakan awak kata input-input dari pakar tu untuk bantu bimbing kawan kamu tersebut. Itu lebih cantik daripada kita menolak terus lah. So dia punya, kita memang untuk kes-kes contoh macam bunuh diri, kemurungan dan sebagainya itu, yes, bila kita tahu, kita kena terus lapor. Itu memang tanggungjawab kita. Tetapi kalau ada kes-kes yang tak melibatkan benda-benda yang macam yang disebut 3 perkara kan, 3 atau 4 perkara tu, so kita boleh terima ataupun kita boleh tolak dengan cara yang baik, itu pertama. Yang keduanya, kita terima tapi dalam masa yang sama kita cuba refer. Dia ada 3 cara. Pertama, kita terima dan kita bantu mana yang boleh saja, tapi bila tak boleh kita cakap minta maaf, saya terpaksa, saya tak boleh nak bantu. Kita cakap elok-elok. Kedua, kita terima dan kita refer pada orang yang kita terima dan kita minta dia refer pada orang yang kita cadangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mungkin kata saya tak nak jumpa orang lain, tak apa. Kita terima dia tetapi kita refer kes dia tu pada orang lain dan kita come back kepada dia dengan solution, dengan option yang dapat. Macam tu. Itu saja. Okey, terima kasih Gua Senang. Okey, itu cara lebih menjawab ya daripada siapa yang tanya tadi. Kita pasal pula. Okey, ada lagi ke soalan? Tak ada ya? Kalau tak ada, saya nak cuba tamatkan untuk topik kita pada petang ni, kemahiran kaunseling, peringkat sulung ya, tahap sulung. Okey, saya rasa sekali itu saja. Terima kasih kepada Cikgu Hasnan. Terima kasih juga kepada semua yang mendengar, memberi perhatian, memberi respon dengan saya. Terima kasih. Dan minta maaf juga untuk salah silap untuk petang ni ya. Okey, saya rasa setakat itu saja. Untuk soalan nanti saya akan bincang dengan Cikgu Hasnan. Okey, terima kasih Cikgu Firdaus atas perkongsian pada kelas petang ini. Dalam masa yang sama juga saya nak ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua peserta PRS tahap sulung untuk Bengkel O PRS Awesome peringkat daerah Sabak Bernam, kerana anda telah pun berjaya menamatkan bengkel ini dengan sempurna. Tahniah, telah pun habis ke 5 topik. Anda juga telah pun dinilai dari segi projek, dari segi semua perkara lah kita dah nilai. Alhamdulillah, kalau ikut officially-nya hari ini merupakan hari terakhir anda berkursus lah. Okay. Tetapi secara orang kata harifiah dia lah, secara technically-nya belum habis lagi. Sebab apa? Anda kena buat habis saja kelas ni, terus buat laporan latihan topik 5 dan lulus terlebih dahulu 70% ke atas, barulah anda semua akan ditauliahkan untuk ke tahap
sulung. Jadi apa yang kamu kena buat sekarang ni, selepas ini siapkan laporan latihan. Seandainya ada latihan tugasan, kamu buat. Kalau tak ada, biarkan saja. Okey, saya akan umumkan tarikh tutup ataupun tarikh akhir. Kamu kena isi laporan latihan tersebut. Contohlah 2 minggu lagi. Lepas 2 minggu, kamu akan dapat result tentang sama ada kamu ni layak atau tidak layak ditauliahkan peringkat daerah untuk tahap sulung. Okey, kalau tak layak, apa akan jadi? Kalau tak layak, contohnya kamu tak dapat 80%, jangan risau. Kamu still boleh ditauliahkan peringkat sulung, tetapi di bawah orang kata tahap sulung tapi peringkat sekolah sahaja. Itu je lah. So kamu kena cover balik semua benda, bukan cover balik lah, maksudnya kamu kena tambah. Contohnya kamu dah buat semua perkara dapat 70% je. Lagi 10 markah tak cukup. So kamu kena jumpa dengan GBK sekolah kamu masing-masing dan cakap, cikgu saya nak tambah markah saya jadikan dia sebagai 80. Boleh, tak ada masalah. Mungkin cikgu kamu nak bagi tugasan ke, nak bagi kamu projek ke, nak bagi kamu ujian ke atau sebagainya, terpulang kepada cikgu kamu. Lepas tu kalau kamu dapat 80, pada ketika itu kamu hanya layak untuk ditauliahkan peringkat sekolah sajalah, bukan peringkat daerah. Kalau peringkat daerah kita akan maklumkan secara detail nanti semua tu lah. Okay, so apa pun tahniah lagi sekali kepada anda semua kerana selesai untuk menjalani kelas kamu pada hari ini. Ini kelas terakhir, topik kelima. Dan jangan lupa siapkan semua perkara apa yang diminta untuk topik 5 ni, barulah kita consider anda dapat tamatkan bengkel ini dengan jaya. InsyaAllah hujung bulan ini, hujung bulan 9 ni, saya rasanya kita dah boleh tahu dah siapa yang layak ditauliahkan sebagai PRS tahap sulung. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak di atas kerjasama semua. Terima kasih kepada anda semua yang sudi untuk join bengkel ini, okay? Sehingga daripada mula sampai akhir. Kita mula bulan berapa hari tu? Dekat bulan berapa saya pun lupa. Bulan 5, bulan 6. Ya? Bulan apa? Ingat tak? Bulan 6. 6, 7, oh, tak sangka pejam celik dah nak tamat. Okay? So itu sahaja dari saya. Sekian, bertaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program-program yang akan datang pula, insyaAllah. Okay, terima kasih semua.